Penerbangan ke Singapura akan berlepas dalam masa 3 jam. Saya tidak mahu sebarang kesilapan. Dato' Razlan membetulkan butang kot sut gelapnya di hadapan cermin besar di ruang legar banglo mewahnya. Dia tidak memandang ibunya ketika berkata demikian. Dia juga tidak memandang Nurul, gadis pembantu rumah muda berpakaian seragam biru muda yang berdiri diam beberapa langkah dari kerusi roda yang kosong itu. Mansion di Bukit Tungku itu merupakan monumen kepada kejayaan Dato' Razlan. Dinding putih bersih, kaca kalis peluru, dan keheningan mutlak sebuah kota steril yang direka untuk mengekalkan kawalan ke atas segala-galanya, terutamanya ke atas penyakit yang sedang meragut minda, Datin Rohani. Di usianya yang lewat, Datin Rohani duduk di sofa ruang tamu dengan pandangan kosong tertumpu pada satu titik halimunan di dinding. Beliau memakai baju kurung kedah berwarna kuning pucat, digosok dengan sempurna. Dato' Razlan membayar jumlah yang sangat besar setiap minggu kepada pasukan pakar yang terdiri daripada 3 orang jururawat pribadi, seorang pakar neurologi, dan seorang pakar pemakanan pribadi, hanya supaya ibunya hidup tepat seperti ini. Bersih, diobati, diam, dan selamat. Dr. Tan akan datang pada pukul 5 petang untuk memeriksa tekanan darahnya. Sambung Dato' Razlan sambil melaraskan jam tangan emas di pergelangan tangannya. Dietnya ada pada papan putih di dapur. Bubur sayur tanpa garam pada pukul 1 tengah hari. Suplemen cecair pada pukul 4 petang. Jika ibu saya gelisah, berikan dia obat biru itu. Jika dia tidak tenang, hubungi kecemasan. Faham, Nurul? Ya, Dato' Razlan. Semuanya jelas, jawab gadis itu sambil menundukkan pandangan. Dato' Razlan tidak mempercayainya. Nurul baru bekerja sebulan di rumah itu. Selepas peletakan jawatan 3 jururawat bertauliah sebelum ini yang mengadu tentang sikap dingin dan kekadang agresif Datin Rohani. Nurul bukanlah jururawat terlatih. Hanyalah pembantu pembersihan shift malam yang meminta untuk menutup waktu kerja lebih masa pada waktu siang. Dato' Razlan menerimanya kerana terdesak, tetapi sesuatu pada sikap gadis itu sangat mengganggunya. Dia terlalu lembut, terlalu dekat. Kadang-kadang Dato' Razlan mendengarnya bersenandung kecil semasa mengelap perabot. Di rumah ini, tiada sebab untuk menyanyi. Saya pergi dulu. Saya akan pulang hari Jumaat. Dato' Razlan tidak mendekati ibunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia tahu ibunya tidak akan mengenalinya. Sudah berbulan-bulan ibunya hanya melihatnya sebagai orang asing yang bersut. Atau lebih teruk lagi, sebagai salah seorang dokter yang merimaskannya. Dia menutup pintu besar itu dengan bunyi dentuman yang bergema di seluruh tingkat bawah. Di luar, pemandunya sudah menunggu dengan pintu belakang kenderaan mewah hitam yang terbuka. "Keklia, Dato'?" tanya pemandu itu. "Tidak, pusing mengelilingi blok ini. Parkir di lorong belakang Hartanahini dan matikan enjin." Pemandu itu memandangnya melalui cermin pandang belakang dengan keliru, tetapi mengangguk tanpa bertanya. Di tempat duduk belakang, Dato' Razlan mengeluarkan telepon bimbitnya. Dia membuka aplikasi kamera litar tertutup, CCTV, rumahnya skrin gelap. Dia sendiri yang menyahaktifkannya pagi itu. Jika dia mau menangkap Nurul dalam keadaan cuai, dia tidak boleh membiarkan gadis itu melihat lampu merah kamera berkelip. Dia mau Nurul merasa bebas, tanpa pengawasan, dan berasa tidak akan dihukum. Dia yakin gadis itu mengabaikan jadwal perubatan yang ketat. Dia perasan beberapa perkara kecil sejak beberapa hari lalu. Ubat biru yang masih utuh di dalam kotak ubat, bantal yang beralih tempat, televisyen yang ditala ke saluran lagu-lagu klasik Melayu lama, dan bukannya berita keuangan yang biasa ditinggalkannya. Seseorang sedang melanggar peraturan, mengubah ekosistem sempurna dan mahal yang telah direkanya untuk mengekalkan ibunya hidup. Dan Dato' Razlan tidak membenarkan sesiapa melanggar peraturannya. 60 menit berlalu. Keheningan di dalam kereta yang diletakkan di lorong itu terasa menyesakkan. Dato' Razlan melihat jam. Pukul 1 tengah hari, waktu tepat untuk bubur sayur tanpa garam. "Tunggu saya di sini. Jangan hidupkan enjin sehingga saya beritahu."
arah Dato' Razlan sambil membuka pintu dengan senyap. Dia berjalan ke arah pintu dapur dengan beg bimbit di tangan. Kasut kulitnya memijak lantai dengan perlahan supaya tidak mengeluarkan bunyi. Dia mengeluarkan kunci pendua. Kunci itu berpusing dengan bunyi klik yang hampir tidak kedengaran. Dato' Razlan menolak pintu dan masuk ke kawasan lobi. Dia sudah berada di dalam. Perangkap telah dipasang. Sekarang dia hanya perlu berjalan ke ruang tamu, menangkap pembantu itu sedang tidur di sofa, atau mencuri barangan berharga, memecatnya serta-merta, dan membuktikan kepada dirinya sendiri sekali lagi bahwa wang dan kawalan mutlak adalah satu-satunya cara sebenar untuk menjaga seseorang. Dia bergerak melalui lorong dapur. Semuanya gelap, tirai ditutup untuk melindungi perabot daripada cahaya matahari, tetapi sesuatu menghentikannya sebelum sampai ke ambang pintu. Dato' Razlan mendongak. Lubang hidungnya terbuka. Dia mengerutkan dahi. Tidak dapat memproses apa yang deria baunya beritahu. Di rumahnya, udara sentiasa berbau cecair pembasmi kuman, cadar yang digosok, dan penyebar aroma lavender yang dipreskripsikan oleh pakar terapi. Tetapi sekarang, udara terasa pekat. Ia berbau lemak sate yang dibakar, bau kuah kacang yang pekat, dan aroma rempah ratus yang kuat. Ia berbau racun untuk arteri ibunya. Nadi Dato' Razlan memacu laju. Kemarahan naik ke lehernya seperti api. Makanan segera. Pembantu itu telah membawa masuk makanan berminyak ke dalam rumah ini. Pakar perubatan telah memberi amaran yang sangat jelas. Jantung Datin rohani lemah. Sistem penghadamannya hampir tidak dapat bertoleransi dengan cecair pekat. Lebihan garam dan lemak boleh menyebabkan krisis hipertensi yang membawa maut. Sebab itulah Dato' Razlan membelanjakan ribuan ringgit sebulan untuk chef dietetik yang menghantar makanan tawar dan diukur mengikut gram. Dan gadis seragam biru itu telah membawa masuk sampah ke dalam kuil kristalnya. Dia menggenggam pemegang beg bimbit kulitnya sehingga buku jarinya menjadi putih. Pemecatan sahaja tidak mencukupi. Dia akan menyamannya. Dia akan memastikan Nurul tidak akan mendapat pekerjaan lagi di seluruh Kuala Lumpur. Kecuaian perubatan adalah jenayah dan dia mempunyai peguam untuk menghancurkan gadis itu. Dia terus bergerak ke arah ruang makan besar yang diperbuat daripada kayu jati. Bau sate dan nasi impit menjadi semakin kuat, hampir menyinggung perasaan di tengah-tengah hiasan minimalis dan lukisan abstrak yang mahal itu. Tiba-tiba, satu bunyi memecah kesunyian mansion itu. Dato' Razlan kaku 1 meter dari pintu ruang makan. Dia menahan nafas. Ia adalah suara, tetapi bukan suara Nurul yang memohon maaf atau bercakap di telepon. Ia adalah ketawa-ketawa yang kuat, bersemangat dan dalam. Ketawa yang membekukan darah di uratnya, bukan kerana takut, tetapi kerana ketidakpercayaan mutlak. Sudah tepat 5 tahun sejak kematian ayahnya dan serangan Alzheimer yang kejam. Ketawa itu tidak pernah bergema di dinding rumah ini. Itu adalah ketawa ibunya. Dato' Razlan melangkah setapak ke hadapan dan mengintai dari celah pintu ruang makan, tersembunyi dalam bayang-bayang lorong. Apa yang dilihatnya membuatkan dia sesak nafas. Mulutnya ternganga, kaku seolah-olah dia telah merempuh dinding konkrit pada kelajuan tinggi. Cahaya matahari masuk melalui tingkap besar taman, memandikan meja jati besar itu dengan warna keemasan yang hangat. Di sana, di tengah-tengah pemandangan itu, adalah Datin rohani. Beliau tidak membongkok. Beliau tidak mempunyai pandangan kosong, maupun wajah kelabu dan lesu yang biasa dilihat oleh Dato' Razlan setiap pagi. Beliau duduk tegak dengan cermin matanya tersarung kemas. Baju kurung kuningnya seakan bersinar. Beliau sedang tersenyum dengan kebahagiaan yang begitu murni, begitu jelas, sehingga beliau kelihatan 10 tahun lebih muda. Di sisinya, bersandar di atas meja dengan kehangatan yang melindungi, adalah Nurul. Gadis itu memakai seragam biru mudanya dengan kemas. Dia tidak kelihatan seperti pekerja yang melanggar peraturan. Dia kelihatan seperti malaikat pelindung. Di atas meja tiada bubur sayur, tiada picagari suplemen, atau cawan penyukat.
Di sana ada bungkusan sate yang masih berasap. Nurul memegang sebatang sate. Dengan gerakan yang berhati-hati dan penuh kasih sayang, dia menyuapkan sedikit daging sate yang lembut terus ke pinggan porselin halus Datin Rohani. "Hati-hati, Makcik, masih panas nih," kata Nurul. Datin Rohani ketawa dan menggosok tangannya dengan kegembiraan, seperti kanak-kanak kecil yang menunggu hadiah. Beliau sedang bercakap. Datin Rohani, yang selama berminggu-minggu hanya menggumam suku kata yang tidak faham, baru sahaja merumuskan ayat lengkap dengan perasaan dan emosi. "Tiup sikit, Makcik," jawab Nurul dengan suara manis, menyusun pinggan di hadapannya. "Macam yang arwah Haji Mansur selalu beli dulu, kan? Kuah kacang kena lebih." Dato' Razlan merasakan satu tumbukan tepat di perutnya apabila mendengar nama arwah ayahnya disebut. "Tepat sekali," keluh Datin Rohani, sambil memejamkan mata sesaat ketika aroma itu menyelubunginya. "Setiap malam Jumat, kami selalu beli sate ini semasa anak-anak masih kecil." Razlan selalu curi timun dan bawang sebelum sempat letak atas meja. Nakal betul budak itu. Jutawan itu berundur setengah langkah dalam kegelapan lorong. Merasakan dia kekurangan udara. Dia melepaskan beg bimbitnya. Objek kulit itu jatuh ke lantai marmar dengan bunyi dentuman kuat. Tetapi kedua-dua wanita di ruang makan itu begitu asyik dalam detik kebahagiaan mereka, sehingga tiada siapa yang menyadari bunyi itu. Dato' Razlan terperangkap di sana, di ambang pintu. Dia sepatutnya masuk sambil menjerit, memetik amaran pakar kardiologi, bercakap tentang natrium, kolesterol, saman jutaan ringgit dan pemecatan serta-merta. Tetapi dia tidak boleh bergerak. Di hadapannya bukan satu kecuaian jenayah. Di hadapannya adalah ibunya, yang kembali hidup kerana sebatang sate dan kasih sayang. Mengingati masa lalu yang disangka Dato' Razlan telah dipadamkan oleh Alzheimer selama-lamanya. Dia telah membelanjakan berjuta-juta untuk ubat-ubatan bagi mengekalkan jantung ibunya berdegup dalam keadaan kesedihan yang kekal. Nurul, dengan sate yang dibawa secara rahsia dan perbualan yang mesra, telah memulangkan jiwa ibunya. Usahawan bersut gelap itu, lelaki yang mengawal ratusan pekerja dan menguruskan akaun 9 angka, menyadari pada saat itu bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang bagaimana untuk menyayangi ibunya sendiri. Dan semasa dia melihat Datin Rohani mengambil gigitan pertama dan memejamkan mata dengan nikmat mutlak, Dato' Razlan tahu bahwa perangkap yang dia sediakan untuk menghancurkan pembantu rumah itu sebenarnya baru sahaja menjerut lehernya sendiri. Senyuman yang terlupa. Beg bimbit kulit Itali itu terbiar di atas lantai marmar. Dato' Razlan, lelaki yang tidak teraga-aga untuk menutup syarikat dengan satu tanda tangan, perunding berdarah sejuk yang tidak pernah menunjukkan kelemahan, kini kaku sepenuhnya. Otaknya yang dilatih untuk memproses data, risiko dan protokol sedang mengalami litar pintas yang besar. Di sana ibunya, Datin Rohani, wanita yang sama yang pagi tadi kelihatan seperti cengkerang kosong, roh berambut perak yang hampir tidak boleh menatap dinding. Wanita yang sama yang didiagnosis oleh dokter, Tan dengan kemerosotan kognitif yang tidak dapat dipulihkan dan sikap permusuhan yang teruk. Tetapi wanita yang dilihat Dato' Razlan sekarang bukan lagi roh. Beliau sangat hidup. Tangannya, yang biasanya menggeletar apabila memegang cawan plastik steril, kini memegang batang sate dengan kukuh. Beliau mengunyah dengan kecergasan yang menakjubkan, menikmati setiap gigitan seolah-olah ia adalah hidangan paling lazat di dunia. Memejamkan mata dengan isyarat kenikmatan mutlak yang memadamkan kedutan di wajahnya. "Sedap sangat, Nurul, sedap sangat," gumam Datin Rohani dengan mulut yang separuh penuh, melepaskan tawa kecil nakal yang menikam dada Dato' Razlan. Sudah bertahun-tahun dia tidak mendengar tawa itu. Sejak Alzheimer mula merampas kata-kata, kenangan dan marwah ibunya, Datin Rohani telah menjadi pesakit abadi. Dato' Razlan, dalam keterdesakannya untuk tidak kehilangan ibunya, telah menukar rumah itu menjadi hospital mewah. Dia telah mengharamkan garam, gula, lemak, musik kuat, tetamu yang tidak diundang,
dan apa sahaja yang boleh mengganggu sistem saraf ibunya yang rapuh. Dia telah membina sebuah sangkar kristal yang sempurna, dan kini seorang pembantu pembersihan dengan gaji minimum baru sahaja menghancurkan sangkar itu dengan bungkusan kertas sate. Nurul, yang duduk di sisinya, mengambil sehelai tisu biasa dan mengelap hujung bibir wanita tua itu dengan lembut. Makan perlahan-lahan, Makcik. Ada banyak lagi. Tiada siapa yang akan marah kita hari ini, kata Nurul dengan suara yang begitu lembut, sangat kontras dengan arahan dingin yang biasa diberikan Dato' Razlan di rumah itu. Jutawan itu merasakan darahnya mendidih, tetapi bukan lagi kerana marah. Ia adalah kerana malu-malu yang mendalam dan menghancurkan. Di fikirannya, amaran pasukan perubatan bergema seperti penggerak kecemasan. Natrium akan meningkatkan tekanan darahnya, Dato'. Lemak tepu adalah risiko serangan jantung yang nyata. Perlu kekalkan diet lembut, ketat, tanpa variasi. Dato' Razlan telah mengikuti arahan itu dengan penuh ketaatan. Dia percaya bahawa dengan membayar pakar terbaik dan membeli ubat paling mahal dari luar negara, dia telah menjadi anak yang terbaik di dunia. Dia percaya wangnya adalah perisai yang tidak dapat ditembus terhadap kematian. Tetapi melihat ibunya tersenyum, melihat kilauan lembab dan jelas di matanya ketika memandang Nurul, Dato' Razlan memahami kebenaran yang kejam. Dia tidak menyelamatkan ibunya, dia sedang membunuh ibunya dengan kesedihan. Bubur sayur tanpa garam itu tidak memanjangkan hayatnya, ia hanya memanjangkan penderitaannya. Ubat-ubat biru yang membiarkannya khayal sepanjang hari bukan untuk kesejahteraan ibunya, tetapi untuk keselesaan jururawat yang tidak mahu berhadapan dengan kekecewaannya. Nurul menuangkan sedikit air kosong ke dalam gelas kaca biasa. Datin Rohani minum dengan nikmat dan kemudian melepaskan keluhan panjang sambil menyandarkan belakangnya pada kerusi. Beliau kelihatan tenang, kelihatan damai. Dato' Razlan bersandar pada dinding lorong yang sejuk, tersembunyi dalam kegelapan. Simpulan di kerongkongnya begitu besar sehingga dia sukar bernafas. Dia bakal menyaksikan sesuatu yang akan menghancurkan tembok besi yang dibinanya selama bertahun-tahun. Dialog yang menghancurkan sang jutawan. Matahari petang mula menurun, memanjangkan bayang-bayang di ruang makan. Datin Rohani meletakkan batang sate terakhir di atas pinggan. Beliau mengeluh dalam dengan senyuman tenang. Nurul mula mengumpul tisu yang digunakan dengan gerakan perlahan dan tenang tanpa mengganggu kedamaian saat itu. Baguslah kamu datang hari ini, bisik Datin Rohani tiba-tiba. Suaranya tidak lagi sekuat dulu. Kini ia kedengaran rapuh, jauh, syarat dengan nostalgia. Nurul berhenti, memandang wanita tua itu tepat di matanya. Saya suka berada di sini dengan Makcik, jawab penjaga muda itu. Datin Rohani mengangkat tangan yang terketar-ketar. Jari-jarinya yang ditandai dengan tompok penuaan mencari tangan Nurul di atas alas meja. Gadis itu tidak menjauhkan diri. Sebaliknya, dia menggenggam tangan wanita tua itu, memberikan kehangatan. Keheningan di dalam rumah itu mutlak. Dato' Razlan, yang bersembunyi beberapa meter di lorong gelap, mengepalkan penumbuknya ke dinding. Makcik sangat takut kamu tidak datang, sambung Datin Rohani, dan tiba-tiba matanya berkaca. Ia bukan air mata kesakitan fizikal, tetapi luka jiwa yang tidak berjaya dipadamkan oleh Alzheimer. Makcik tahu hari ini hari cuti kamu di universiti, tapi Makcik takut kamu lebih suka keluar dengan kawan-kawan daripada datang melihat orang tua yang membosankan ini. Nurul menelan air liur. Dato' Razlan, dari kegelapan, mengerutkan dahi, keliru. Universiti? Nurul tidak ke universiti. Dia hanya tamat sekolah menengah sebelum mula bekerja membersihkan pejabat dan rumah. Saya tidak akan pernah terlalu sibuk untuk Makcik, kata Nurul. Suaranya sedikit terketar sebelum stabil semula. Datin Rohani menggenggam tangan gadis itu dengan lebih kuat. Makcik sangat rindukan kamu, Farhana. Nama itu jatuh di ruang makan seperti bom yang sangat berat. Di lorong, Dato' Razlan berhenti bernafas. Lututnya terasa lemah. Dia terpaksa menyokong berat badannya pada dinding marmar supaya tidak rebah.
Dia menutup mulut dengan kedua-dua belah tangan untuk menahan jeritan kesakitan yang mengancam untuk mengoyakkan kerongkongnya. Farhana adalah adik bongsunya. Dia telah meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya 22 tahun lalu. Ketika baru bergelar pelajar universiti, kematian Farhana telah menghancurkan keluarga mereka, telah memadamkan cahaya di mata ibunya, dan telah menukar Razlan menjadi lelaki yang gila kerja, dingin dan obsesif terhadap kawalan seperti sekarang. Protokol ketat pakar neurologi menyatakan bahwa dalam kes seperti ini, terapi orientasi realiti mesti dilakukan. Pakar perubatan telah memberi arahan tegas kepada Razlan dan semua kaki tangan rumah. Jika ibunya menyebut nama Farhana, mereka mesti membetulkannya serta-merta. Mereka mesti memberitahu ibunya, sambil memandang matanya, bahwa Farhana sudah mati, sudah meninggal dunia berdekat lalu, dan ibunya sedang mengalami kekeliruan. Dato' Razlan pernah melihat jururawat melakukannya. Dia pernah melihat bagaimana apabila protokol perubatan itu digunakan, mata ibunya dipenuhi dengan ketakutan murni. Dia pernah melihat ibunya merasai semula kesakitan kehilangan anak perempuannya buat kali pertama, berulang kali, menangis menjerit, memukul dada, sehingga keterdesakan memaksa dokter menyuntik sedatif kuat untuk menidurkannya. Itulah prosedur perubatan yang betul. Itulah yang dibayar oleh uangnya. Dari kegelapan, dengan mata yang dibanjiri air mata panas, Dato' Razlan memerhatikan Nurul. Dia menjangka pembantu itu akan melakukan apa yang telah diarahkan. Dia menjangka gadis itu akan memecahkan khayalan itu, memberitahu wanita tua itu bahwa dia keliru, bahwa dia bukan Farhana, bahwa Farhana berada di tanah perkuburan. Tetapi Nurul bukanlah doktor yang dingin. Dia adalah wanita dengan hati yang besar, yang memahami erti belas kasihan, lebih daripada mana-mana pakar berbaju putih. Nurul melihat mata merayu wanita tua itu. Dia melihat ketakutan di mata datin rohani, ketakutan terhadap kesunyian, ketakutan kehilangan anaknya sekali lagi. Gadis pembantu rumah itu tidak teragak-agak. Dia mendekatkan kerusinya dan membelai rambut perak wanita itu dengan penuh kasih sayang. Farhana pun sangat rindukan Mak, kata Nurul. Suaranya pecah karena emosi. Menerima watak itu, mengorbankan kebenaran klinikal demi melindungi hati wanita tua yang hancur itu. Farhana ada di sini. Farhana tidak akan pergi kemana-mana. Datin rohani memejamkan mata dan melepaskan tangisan kelegaan yang amat sangat. Beliau membawa tangan Nurul ke wajahnya dan menciumnya. Oh, anakku sayang, anakku yang cantik, tangis datin rohani sambil tersenyum di sebalik air mata. Janji dengan Mak yang kamu tidak akan pergi. Janji kamu akan tinggal untuk makan malam. Ayah kamu akan balik kerja sekejap lagi, dan abang kamu juga. Apabila menyebut nama Razlan, suara datin rohani berubah menjadi lebih berat, syarat dengan kebimbangan. Razlan kerja terlalu kuat, Farhana, bisik datin rohani, memandang Nurul seolah-olah mempercayakan rahasia besarnya. Dia ingat Mak tidak perasan. Dia ingat kerana Mak sakit. Mak tidak nampak perkara sekeliling. Tapi Mak nampak dia sangat penat, sangat sunyi. Hatinya berkunci rapat, sama macam ayahnya dulu. Sakit hati Mak melihat dia begitu. Dia beli semua ubat ini, bawa semua orang asing ini ke rumah, kerana dia takut akan keseorangan. Dia ingat wang boleh beli masa, tapi wang tidak boleh memeluk kita, Nak. Wang tidak boleh ucapkan selamat pagi. Di kegelapan lorong, tembok besi yang dibina Dato' Razlan selama 20 tahun runtuh sepenuhnya. Air mata yang tidak pernah dibenarkan dilihat oleh sesiapa. Air mata yang tidak tumpah walaupun di pengebumian ayahnya, mula mengalir di wajahnya tanpa kawalan. Dia menggigit bibir bawahnya dengan kuat sehingga merasai rasa darah. Cuba sedaya upaya menahan esakan yang menggoncang dadanya. Di sanalah dia, jutawan besar, jenius perniagaan yang menyangka dunia di bawah kakinya, bersembunyi seperti pencuri di rumahnya sendiri, mendengar bagaimana ibunya, dengan otak yang dimusnahkan oleh Alzheimer, memahami penderitaan dan kesunyian dirinya jauh lebih baik daripada dia memahami dirinya sendiri.
Ibunya tidak gila, ibunya terperangkap dan dialah penjara ibunya sendiri. Abang Razlan ada hati yang baik, Mak, jawab Nurul. Mengesat air matanya sendiri, membela lelaki yang telah melayannya dengan hina pagi tadi. Dia sayangkan, Mak, cuma kadang-kadang orang lupa bagaimana untuk menunjukkannya. Kadang-kadang ketakutan membuatkan kita bertindak, bukan seperti diri kita sendiri. Mak tahu, Farhana, Mak tahu. Keluh Datin Rohani sambil memejamkan mata. Tiba-tiba keletihan akibat gelombang emosi tadi. Kesan Alzheimer mula mengaburkan mindanya semula seperti ombak yang surut. Tolong dia, Nak. Jangan biarkan dia sendirian. Janji dengan Mak. Janji, Mak, janji. Bisik Nurul sambil mencium dahi wanita itu. Dato Razlan tidak tahan lagi. Kesakitan di dadanya terasa nyata. Dia mahu berlari masuk ke ruang makan. Dia mau melutut di hadapan kerusi roda ibunya, memeluk ibunya, memohon maaf atas kedinginannya selama bertahun-tahun, atas ubat-ubatan sedatif itu. Dia mahu berterima kasih kepada gadis pembantu rumah itu kerana telah memberikan ibunya detik kedamaian yang paling indah dalam hampir setengah dekad. Dia mengesat air matanya dengan lengan kotsutnya yang mahal. Dia menarik nafas panjang untuk menstabilkan diri. Dia mahu keluar dari bayang-bayang. Dia mahu mengubah segalanya. Dia mahu memecat doktor-doktor itu dan mengambil Nurul bekerja sepenuh masa. Dia mahu menjadi seorang anak yang sebenar. Tetapi takdir dan ego yang terluka mempunyai cara yang kejam untuk muncul apabila seseorang telah hidup terlalu lama dalam kegelapan. Semasa dia melangkah ke hadapan, bertekad untuk masuk ke ruang makan, kaki kanan Dato Razlan secara tidak sengaja terlanggar beg bimbit kulit yang dijatuhkannya tadi. Bunyi dentuman besi beg itu terkena lantai marmer bergema di seluruh rumah seperti bunyi tembakan. Di ruang makan, keajaiban itu hancur berkecai dalam sesaat. Nurul melepaskan tangan Datin Rohani dan berdiri tegak dengan wajah pucat. Jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bunyi itu. Dia tahu ada seseorang di lorong. Dia tahu dia telah ditangkap melanggar setiap peraturan di rumah itu. Datin Rohani membuka mata secara tiba-tiba. Terkejut dengan bunyi kuat itu, kekeliruan menguasai wajahnya sekali lagi. Tirai Alzheimer jatuh semula ke atas ibunya dengan sekelip mata. Kedamaian itu hilang. Wajah Farhana lenyap dari fikirannya. Dan di hadapannya hanya tinggal seorang gadis yang ketakutan memakai seragam biru. Dato Razlan kaku di ambang pintu. Wajahnya masih merah kerana menangis. Matanya tertumpu pada malapetaka yang bakal berlaku. Peluang untuk penebusan telah tertutup rapat. Dan kini konfrontasi yang dirancangnya bakal meletus dengan cara yang paling teruk. Konfrontasi yang kejam. Bunyi dentuman beg itu memusnahkan suasana ruang makan seperti tukul besi memecahkan cermin. Nurul berdiri tegak, ketakutan. Apabila dia berpaling dan melihat susuk tubuh Dato Razlan di pintu, tangannya menggigil sehingga pinggan porselin di tangannya terlepas dan pecah berkecai di lantai. Datin Rohani menjerit kecil. Terkejut. Kekeliruan Alzheimer kembali menyelubungi mindanya. Beliau tidak lagi nampak Farhana. Beliau hanya nampak seorang gadis yang menggigil ketakutan dan seorang lelaki bersut gelap yang bergerak ke arah mereka seperti ribut. Dato Razlan melangkah masuk. Beberapa saat tadi, dia adalah anak yang hancur hati, tetapi sebaik sahaja dikesan. Mekanisme pertahanannya yang paling lama dan merosakkan egonya diaktifkan secara otomatik. Egonya tidak boleh membiarkan pembantu rumah itu melihatnya lemah dengan mata yang merah. Jadi dia melakukan satu-satunya perkara yang dia tahu apabila kehilangan kawalan, menyerang. Apa maknanya semua ini? Jerkah Dato Razlan. Nurul berundur setapak, terpijak serpihan porselin tanpa menyadari. Dato Razlan, saya boleh jelaskan, gagap Nurul dengan suara yang pecah. Diam, potong Dato Razlan. Saya tanya kamu, apa sampah ini di atas meja ibu saya? Kamu bodoh atau sengaja mahu abaikan arahan perubatan saya? Dia menuding jari ke arah bungkusan sate itu. Dato, tolong dengar saya, rayu Nurul dengan air mata mengalir. Datin Rohani sudah 3 hari tidak mahu makan bubur sayur itu.
Beliau menangis setiap kali saya cuba menyuapnya. Beliau bukan perlukan ubat penenang, Dato'. Beliau lapar kenangan. Kebenaran dalam kata-kata Nurul menikam dada Razlan, tetapi mengakui Nurul benar bermakna mengakui dia telah gagal. Dia tidak bersedia untuk runtuh di hadapan seorang pekerja. Lapar kenangan? Dato' Razlan ketawa sinis. Sejak bila kamu jadi pakar neurologi, kamu hanya pembantu pembersihan. Kamu bermain dengan nyawa ibu saya. Katin Rohani mula menangis terseduh-seduh, menutup telinganya. Kamu mau bunuh dia supaya kamu tidak perlu menjaganya lagi, kan? Tuduhan kejam itu membuatkan Nurul sesak nafas. Tidak, Dato', saya sayangkan Datin. Saya cuma mau melihatnya gembira. Adik saya sudah mati. Tengking Dato' Razlan sambil menghentam meja. Ikutkan sangat khayalan ibu saya hanya akan memburukkan keadaan. Dato' Razlan mengeluarkan telepon bimbitnya. Selesai. Kemas barang kamu. Kamu dipecat dan berdoa supaya saya tidak hantar peguam saya untuk dakwa kamu atas kecuaian perubatan. Saya akan pastikan kamu tidak akan dapat kerja di mana-mana lagi. Nurul jatuh melutut di atas serpihan kaca. Dato', saya mohon. Saya ada adik-adik kecil untuk disuap makan. Kalau saya tak ada kerja, kami akan tinggal di jalanan. Nurul hampir berkata, Ibu Dato' perlukan kasih sayang yang tidak diberikan oleh sesiapa di rumah ini. Tetapi dia menggigit lidahnya. Dato' Razlan faham maksud itu. Marahnya memuncak. Namun, sebelum dia sempat menghamburkan kata-kata lebih kejam, sesuatu yang mustahil berlaku. Bunyi roda kerusi roda Datin Rohani bergerak kasar di lantai kayu. Datin Rohani, wanita yang didiagnosis sangat lemah, kini sedang berpaut pada lengan kerusi rodanya dengan tangan yang menggigil hebat. Mak, apa Mak buat? Jangan bangun, nanti Mak jatuh, jerit Razlan, panik. Tetapi Datin Rohani tidak mendengarnya. Dengan satu erangan usaha yang besar, beliau berdiri. Tubuhnya bergoyang, tetapi beliau tidak duduk semula. Jangan sentuh aku, jeritan Datin Rohani seperti sebatan cemeti. Ia bukan gumaman pesakit Alzheimer. Ia adalah suara tegas seorang ibu yang ingin melindungi. Datin Rohani berjalan perlahan, mengheret kakinya, dan berdiri tepat di antara jutawan yang marah itu dan gadis yang sedang melutut di lantai. Beliau menjadi perisai manusia. Kamu tidak akan menjerit padanya, kata Datin Rohani dengan suara yang tergetar tetapi jelas. Di rumah ini, kita tidak menjerit pada orang yang berhati baik. Mak keliru. Perempuan ini bahayakan Mak, hujah Razlan. Tipu, potong Datin Rohani. Kamu tidak lindungi aku, kamu kurung aku. Keheningan yang menyusul sangat menyesakan. Datin Rohani memandang Razlan dengan pandangan yang tajam. Aku tidak tahu nama kamu, bisik beliau. Satu kenyataan yang menghancurkan jiwa Razlan. Kadang-kadang aku tahu kamu anak aku. Kadang-kadang aku nampak lelaki kejam yang pakai baju hitam. Masuk rumah aku bagi arahan dan paksa aku telan ubat yang buat aku khayal. Mak, saya Razlan. Saya anak Mak. Saya buat semua ini untuk Mak. Balas Razlan dengan air mata mula mengalir. Kalau kamu anak aku, kenapa kamu biarkan aku kesunyian? Kenapa kamu biarkan lelaki baju putih itu ikat aku pada katil? Kenapa kamu sorok kenangan aku? Datin Rohani menunjuk ke arah Nurul. Dia satu-satunya orang yang pandang mata aku. Dia bukan layan aku macam perabot rosak. Dia beri aku makan sesuatu yang rasa seperti rumah. Dan kamu masuk menjerit macam raksasa, mahu musnahkan dia. Datin Rohani melangkah setapak lagi. Kalau kamu halau dia, maka janji dengan aku yang kamu akan buka pintu itu untuk aku juga. Sebab aku lebih rela mati kebuluran di jalanan bersama orang yang memeluk aku, daripada terus hidup 100 tahun dalam penjara kristal ini dengan kamu. Sejurus berkata demikian, tenaga Datin Rohani habis. Beliau rebah. Nurul lebih pantas. Dia menangkap tubuh wanita tua itu sebelum kepalanya terkena lantai. Mereka berdua terduduk di lantai, dikelilingi serpihan porselin. Dato' Razlan berdiri kaku. Dia baru sahaja mendengar hukuman paling kejam dalam hidupnya dari bibir ibunya sendiri. Kesilapan yang tidak dimaafkan, walaupun ibunya pengsan,
Dato Razlan masih dalam mod defensif. Lepaskan dia. Dia meragut ibunya dari pelukan Nurul dengan kasar. Nurul jatuh dan tangannya terhiris kaca. Jangan sentuh dia begitu, Dato. Beliau tidak sadar. Diam, kamu punca semua ini, jerit Razlan. Dia memandang Nurul dengan benci. Keluar dari rumah saya sekarang. Jangan harap saya akan bayar gaji kamu seposen pun. Dato, tolong, saya dah kerja sebulan. Adik-adik saya perlukan duit itu untuk sewa bilik, rayu Nurul. Hujan mula turun dengan lebat di luar. Gaji kamu? Dato Razlan ketawa sinis. Syukur saya tidak panggil polis. Keluar. Sebelum pengawal saya heret kamu keluar. Nurul berjalan keluar ke lorong belakang dalam hujan lebat, lencun dan hancur hati tanpa wang untuk menyara adik-adiknya. Catatan dalam bilik pembantu. Keesokan paginya, suasana di mansion itu sangat tegang. Dr. Tan bersedia dengan picagari sedatif. Datin mengalami krisis agresif. Saya perlu suntik alopridol untuk menenangkannya selama 14 jam, kata Dr. Tan. Datin rohani menjerit ketakutan di atas katil. Jangan, pergi, saya mau Farhana. Dokter, Tan dengan dingin berkata, Puan, Farhana sudah mati. Sila bertenang. Datin rohani menjerit lebih kuat, merasai semula kesakitan kehilangan anaknya. Apabila Dr. Tan mau mencucuk jarum itu, Dato Razlan tiba-tiba menangkap tangan dokter tersebut. Lepaskan mak saya, kata Razlan dengan suara yang penuh ancaman. Keluar dari rumah saya. Kamu semua dipecat. Selepas menghalau mereka, Razlan jatuh melutut. Ibunya tidak mahu disentuh olehnya. Dia berlari ke bilik kecil pembantu rumah, mencari sebarang maklumat tentang Nurul. Dia menemui sebuah buku nota murah bertajuk Perkara yang membuat Datin rohani tersenyum. Dia membacanya satu persatu. Minggu pertama, Dr. Tan menjerit pada Datin. Beliau bukan agresif, beliau takut. Dr. Tan berbau alkohol klinik dan jam tangannya sejuk mengguris kulit Datin. Saya buatkan teh herba dalam cawan bunga-bunga. Beliau tersenyum. Dato Razlan datang melawat hari ini. Dia hanya tanya tekanan darah, tengok jam, dan pergi dalam masa 4 menit. Datin menangis, kata dia rasa seperti beban yang mahal. Saya terpaksa berbohong, kata Dato sedang bekerja keras beli bintang untuk Datin. Datin kata, beliau tak mau bintang. Beliau cuma mau anaknya duduk di birai katil dan peluk beliau. Razlan menangis teresak-kesak membaca nota itu. Dia sadar Nurul adalah satu-satunya orang yang menjaga jiwa ibunya. Dia nekat. Dia mesti mencari Nurul. Penebusan di bawah hujan. Melalui maklumat agensi, Razlan memandu ke kawasan PPR yang paling sesak di pinggir bandar. Kereta mewahnya tersangkut dalam lumpur. Dia keluar, lengkun dalam hujan, kasut mahalnya tenggelam dalam becak. Dia mencari blok demi blok sehingga menemui rumah Nurul yang daif. Apabila Nurul membuka pintu, dia ketakutan menyangka Razlan membawa polis. Namun, Razlan tiba-tiba melutut di dalam lumpur di hadapan pintu rumah Nurul. Maafkan saya, Nurul. Tolong maafkan saya. Razlan menunjukkan buku nota itu. Saya telah membaca semuanya. Kamu betul. Saya yang membunuh mak saya perlahan-lahan. Jutawan itu menangis merayu. Mak, saya perlukan kamu. Saya perlukan kamu untuk ajari saya cara menjadi anak semula. Tolonglah kembali. Bawa adik-adik kamu sekali. Tinggal di rumah saya sebagai keluarga. Tolong jangan biarkan saya kesunyian. Nurul melihat keikhlasan di mata lelaki itu. Dia memegang bahu Razlan. Bangunlah, Dato. Mari kita balik. Datin sedang menunggu kita. Sesuap penebusan. Hari Ahad itu, cahaya matahari sangat terang. Tiada lagi bau ubat di rumah itu. Sebaliknya, bau sate yang harum. Di meja makan jati, Datin rohani duduk memakai baju kuning kegemarannya, tersenyum lebar. Di sisinya, Nurul menyuapkan sate dengan penuh kasih sayang. Dan yang paling menakjubkan, Dato Razlan duduk di sebelah ibunya, tanpa sut, lengan kemejanya dilipat. Di taman, adik-adik Nurul sedang bermain dengan riang. Datin rohani memandang Razlan, mengusap pipinya yang basah dengan air mata kegembiraan.
Sedap sate ni, Razlan. Makanlah, nak. Ada cukup untuk semua. Ya, Ma, jawab Razlan sambil memegang tangan ibunya. Dia sadar sekarang, kekayaan sebenar bukan pada akaun bank, tetapi pada keupayaan untuk duduk bersama, berkongsi makanan, dan menyayangi mereka yang telah memberikan kita kehidupan sebelum waktu mereka tamat.